Lepas makan, saya terus menunaikan solat sebab wuduk masih ada. Ketika solat, saya tertelan sisa makanan yang ada di mulut. Bagaimana dengan solat saya? Jawapannya, kita rujuk kepada nas fuqaha yang menjelaskan bahawasanya syarat sah solat hendaklah menjauhkan diri daripada makanan dan minuman. Kemudian ulama perincikan makanan dan minuman yang dia telan itu, kalau banyak maka ia membatalkan solat, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, lupa, ingat, jahil, ya, tidak jahil sama sahaja, kerana dia mengganggu sistem solat itu sendiri. Dan yang kedua, kalau makanan itu sedikit, kadar makanan itu dan minuman sedikit. Di sini ulama perincikan sama ada secara lupa ataupun tidak lupa. Ya, lupa ataupun tidak lupa, alim ataupun jahil. Maka kalau kadar makanan yang sedikit, dia telan dengan sebab dia terlupa dia di dalam solat, ataupun dia tahu dalam solat, dia tahu, cuma dia jahil tentang perkara itu, membatalkan salat. Sebab apa dia jahil? Jahil yang diuzurkan, sebab dia mu'allaf, baru masuk Islam, ataupun dia itu hidup jauh daripada orang-orang yang mengetahui tentang hukum hakam ini, maka ia diuzurkan. Tapi kalau dia telan dalam keadaan tidak lupa, ingat, ya, sama ada tertelan ataupun ditelan sengaja, ataupun dia ni bukan dan dia bukan orang jahil yang diuzurkan, maka hukum solat batal. Jadi terjawab soalan ini, dia tertelan. Jadi dia tahu dia di dalam solat, cuma dia tertelan. Mungkin dia tak mampu nak meludah ataupun tak sempat nak meludah, disebabkan dia tidak mengambil perhatian sebelum itu, jadi dia tertelan di dalam solat, hukumnya batal. Yang tak batalnya kalau dia terlupa dia di dalam solat, maka dia telan, itu tak batal. Kalau dia tertelan dalam keadaan dia tahu dia dalam solat, cuma tertelan, hukum dia tetap batal solat. Dan untuk makluman, fuqaha naskan qadar yang sedikit dan qadar yang banyak. Qadar yang banyak ni bukan, qadar yang banyak itu bukan satu tapak tangan ataupun satu pinggan ataupun satu suap. Kadar yang banyak itu adalah hanya sebesar biji sumsum, seperti beras, seperti kadar sebiji beras. Sedikit itu lagi kurang daripada kadar itu, setengah biji sumsum ataupun setengah biji beras yang kecil. Itulah kadar banyak dan sedikit yang dimaksudkan dalam penjelasan tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.